Kenapa obesiti itu bahaya dan mengancam nyawa? Obesiti? Gemuk itu awesome? Betul ke gemuk itu awesome? Nak tahu? Jom saksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Khalidah dan juga Miss Azlina. Pada hari ini, saya akan menjalankan pembentangan saya tentang obesiti. Nak tahu apa itu obesiti? Jom kita saksikan. Isu yang saya akan bincangkan ini adalah isu yang sentiasa menghantui masyarakat di Malaysia, iaitu isu gemuk atau lebih dikenali sebagai obesiti. Melalui video ini, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengapa obesiti atau gemuk itu sangat bahaya dan juga mengancam nyawa. Bahaya atau tidak bahaya obesiti ini, di Malaysia sahaja kita bercerita tentang fakta. Obesiti, 32.2% rakyat Malaysia menghidapi penyakit obesiti. Perkara ini amat membimbangkan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga masyarakat umum tentang penyakit yang berbahaya ini. Hal ini kerana penyakit obesiti ini juga berkait rapat dengan penyakit-penyakit lain, terutamanya penyakit 3 serangkai, iaitu penyakit diabetes, serangan jantung dan juga darah tinggi. Satu kajian di overseas iaitu Framing Heart Study menyatakan berdasarkan perubatan dan saintifik, seorang perempuan yang mengalami penyakit obesiti akan kehilangan 7 tahun usianya. Manakala seorang lelaki yang menghidapi penyakit obesiti akan kehilangan 6 tahun usianya. Oleh itu, sesiapa yang mengalami penyakit obesiti ini akan lebih pendek usia atau terlibat dengan penyakit-penyakit kronik yang dapat memendekkan jangka usia hidup mereka. Lebih teruk lagi, apabila seseorang lelaki yang menghidapi penyakit obesiti dan juga merupakan seorang penghisap rokok tersebut akan kehilangan 13 tahun usianya. Perkara ini lebih membimbangkan dan merisaukan kerana jangka hayat penghisap rokok dan penghidap obesiti lebih pendek daripada jangka hayat manusia normal. Obesiti adalah penyakit. Saya sendiri merupakan salah seorang penghidap obesiti semasa waktu pandemik COVID-19 melanda. Semasa perintah berkurung di rumah, saya mengalami masalah obesiti kerana tidak terlalu menjaga pemakanan saya dan tidak melakukan apa-apa senaman. Kesannya, badan saya menjadi sangat-sangat lemah. Aktiviti fizikal saya menjadi semakin tidak berkualiti dan kualiti hidup saya terjejas. Saya banyak mengeluh dan banyak bermalasan untuk melakukan aktiviti-aktiviti fizikal yang menyihatkan tubuh badan. Saya mudah untuk berasa penat dan lelah apabila saya melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kesannya, penyakit obesiti ini sememangnya menjejaskan kualiti hidup kita kerana kita perlu menghabiskan duit yang banyak untuk membeli pelbagai jenis ubat untuk mengatasi penyakit-penyakit yang kita hadapi. Sebagai contoh, penyakit diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit sleep apnea yang saling berkait rapat dengan masalah obesiti ini. Namun, pembentangan saya pada hari ini akan menjelaskan dengan lebih jelas tentang isu obesiti dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Kanak-kanak pun ada obesiti? Iya, kanak-kanak pun ada obesiti. Berdasarkan slide pembentangan yang telah saya sediakan, terdapat 6 isi utama, iaitu yang pertama sekali ialah pengenalan tentang obesiti. Isi yang kedua ialah isu yang ingin saya ketengahkan, iaitu isu tentang obesiti dalam kalangan kanak-kanak.
Isi yang ketiga ialah punca-punca terjadinya obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Isi yang keempat ialah kesan obesiti kepada golongan kanak-kanak. Yang kelima, langkah untuk mengatasi isu obesiti tersebut. Dan yang akhir sekali ialah kesimpulan bagi tajuk obesiti ini. Penyakit kronik seperti masalah berat badan yang berlebihan atau lebih dikenali sebagai obesiti ini merupakan antara masalah penyakit yang tidak asing lagi dihadapi oleh masyarakat di negara Malaysia, malah turut dialami oleh negara-negara maju yang lain seperti Amerika Syarikat, Australia, Perancis dan juga beberapa negara-negara maju di serata dunia. Dewasa ini, tabiat pemakanan yang tidak seimbang dan pengamalan gaya hidup yang sedentari dikaitkan dengan kemerosotan kualiti kesihatan dan juga peningkatan kepada jumlah penghidap penyakit obesiti. Takrifan bagi obesiti ini, obesiti ialah merupakan ibu bagi segala penyakit dan boleh menyerang tanpa mengira penyakit usia. Obesiti memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada pelbagai penyakit lain seperti diabetes, penyakit jantung dan juga kanser. Kadar masalah berlebihan atau obesiti di negara kita iaitu Malaysia semakin hari semakin meningkat setiap tahun. Peningkatan kadar obesiti ini membimbangkan keseluruhan rakyat, terutamanya pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Kementerian Kesihatan Malaysia. Penduduk rakyat Malaysia menghidapi penyakit obesiti adalah sangat-sangat ramai. Malah sehingga tahun lalu, Malaysia menjadi negara tergemuk di Asia apabila mempunyai lebih 30% rakyat yang mempunyai berat badan berlebihan. Masalah obesiti tidak terbatas kepada orang dewasa sahaja. Hal ini kerana kebanyakan kanak-kanak di Malaysia juga semakin bertambah gemuk pada masa kini. Kajian yang dilakukan baru-baru ini oleh Persatuan Pemakanan Malaysia terhadap kanak-kanak sekolah rendah menunjukkan bahawa 16% kanak-kanak prasekolah dan hampir 30% pelajar sekolah rendah mengalami berat badan yang berlebihan atau lebih dikenali sebagai masalah obesiti. Isu ini amat membimbangkan kerana kanak-kanak yang mengalami masalah obesiti kemungkinan akan turut membesar menjadi remaja dan orang dewasa yang mengalami masalah obesiti. Jadi, isu yang ingin saya ketengahkan melalui pembentangan saya ini ialah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Seterusnya ialah punca-punca obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Pertama sekali, punca yang pertama ialah pemberian makanan padat yang terlalu awal. Menurut Dr. Samuel Otero iaitu pakar nutrisi dan gizi, beliau menyatakan bahawa bayi berisiko mendapat obesiti sekiranya diberikan makanan padat terlalu awal pada tempoh usianya. Keadaan ini merangsang anak-anak kecil untuk mengisi perut dengan makanan padat secara berterusan dan juga berlebihan, tidak mengikut kadar yang sepatutnya. Punca yang kedua pula ialah perubahan pola pemakanan melalui faktor persekitaran kanak-kanak. Sebagai contoh, persekitaran ibu dan bapa, persekitaran sekolah dan juga persekitaran rumah yang menjadi punca kepada peningkatan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Hal ini kerana kanak-kanak melihat orang di sekeliling mereka mengambil makanan yang berkalori tinggi, berlemak tinggi dan berkolesterol. Situasi ini amat mempengaruhi perkembangan kanak-kanak pada masa hadapan. Punca yang ketiga ialah pengambilan makanan dan minuman berkadar gula tinggi secara berlebihan. Punca ini menjadi punca utama juga dalam kalangan peningkatan obesiti dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Kanak-kanak di Malaysia mengambil 1/3 daripada kalori harian mereka dengan makanan dan minuman ringan yang kurang gizi seimbang. Hal ini kerana kanak-kanak lebih suka memilih minuman ringan yang boleh menurunkan kadar protein, kalsium, zinc serta vitamin A dan vitamin C. Kajian tentang minuman ringan dilakukan oleh Ludwig mendapati bahawa bahan pemanis yang terkandung di dalam minuman dan makanan ringan boleh meningkatkan peluang peningkatan kes penyakit kegemukan secara lebih berleluasa. Punca yang keempat ialah penurunan aktiviti fizikal. Kanak-kanak kini cenderung bermain di dalam rumah daripada bermain di luar rumah. Mereka lebih gemar menonton televisyen atau video di YouTube sambil mengunyah makanan ringan di atas katil.
Kanak-kanak juga kurang berjalan kaki dan bersenam yang mempengaruhi lagi peningkatan risiko berat badan berlebihan ke atas diri mereka sendiri. Aktiviti menonton televisyen amat menurunkan kecergasan aktiviti kanak-kanak, menyebabkan mereka kurang mengeluarkan tenaga dan tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kesannya, kanak-kanak ini akan berisiko tinggi untuk menghidapi risiko penyakit obesiti dan menurunkan kualiti kehidupan mereka. Berikut merupakan 4 punca obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Selain daripada punca-punca tersebut, terdapat juga punca lain iaitu seperti faktor genetik yang mempengaruhi perkembangan obesiti. Kanak-kanak yang memiliki ibu bapa penghidap obesiti mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk mengalami obesiti 10 kali ganda berbanding kanak-kanak yang memiliki ibu bapa dengan berat yang badan normal. Namun, setiap daripada kita yang menghidap obesiti mempunyai pilihan sendiri untuk tidak menjadi obesiti atau tidak menjadi gemuk apabila seperti ahli keluarga kita yang lain. Kita tidak perlu menggunakan alasan genetik tersebut sebagai punca masalah obesiti yang kita hadapi. Kita boleh membuat keputusan yang bijak dengan mengamalkan amalan gaya hidup yang sihat dan pengambilan makanan yang seimbang. Berdasarkan punca-punca obesiti tersebut, terdapat juga kesan obesiti yang terpaksa dihadapi oleh kanak-kanak yang menghidapi penyakit obesiti. Terdapat 3 kesan, iaitu kesan fizikal, mental dan juga emosi. Kesan yang pertama iaitu kepada fizikal. Kanak-kanak yang menghadapi penyakit obesiti ini akan cenderung untuk menghadapi risiko tinggi mengalami tekanan-tekanan darah tinggi, penyakit kronik seperti kencing manis dan masalah jantung. Masalah obesiti juga akan menyebabkan gangguan bagi pernafasan seperti asma. Kesan obesiti terhadap kanak-kanak yang kedua ialah kesan terhadap mental mereka. Kanak-kanak obesiti akan menghadapi tekanan psikososial. Mereka akan mengalami kebimbangan, sikap rendah diri dan mempunyai tahap kualiti hidup yang rendah kerana mereka tidak melaksanakan apa-apa aktiviti fizikal yang menyihatkan lagi tubuh badan mereka. Selain itu, turut memberi kesan kepada emosi mereka. Hal ini kerana kebanyakan di sekolah, kanak-kanak yang menghadapi obesiti akan menjadi sasaran buli oleh rakan-rakan sebaya mereka. Aktiviti buli ini boleh menyebabkan masalah emosi dan sosial yang serius kepada kanak-kanak. Antara 4 langkah utama yang boleh dilakukan bagi mengatasi isu obesiti dalam kalangan kanak-kanak ialah yang pertama, peka atau sedar terhadap kesihatan. Sebagai individu yang bertanggungjawab atau pihak yang bertanggungjawab, kita mestilah memastikan bahawa kanak-kanak ini sedar dan peka terhadap kesihatan diri masing-masing. Perkara ini boleh dilakukan melalui mata pelajaran pendidikan kesihatan. Mata pelajaran ini akan memberi kesedaran dan kepekaan yang lebih mendalam kepada kanak-kanak tentang kesihatan diri mereka. Langkah yang kedua ialah menyampaikan ilmu pengetahuan. Melalui mata pelajaran pendidikan kesihatan juga, mata pelajaran ini memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan ilmu pengetahuan yang berguna. Sebagai contoh, kesan-kesan buruk menghidap penyakit obesiti kepada kanak-kanak agar mereka tahu bahawa masalah itu adalah masalah yang berbahaya dan akan mendatangkan penyakit-penyakit yang kronik. Melalui pendidikan kesihatan ini, kanak-kanak boleh diberi panduan dan ilmu mengenai apa itu obesiti, bagaimana untuk mencegah atau apa yang boleh dilakukan oleh mereka sekiranya mereka menghidapi masalah ini. Langkah yang seterusnya ialah menimbulkan kesedaran diri. Kesedaran diri ini bergantung kepada individu itu sendiri. Oleh itu, ibu bapa atau pihak yang lebih dewasa perlulah memberi sokongan yang mantap kepada kanak-kanak agar mereka sedar bahawa masalah obesiti itu akan mendatangkan kesan yang buruk di masa hadapan. Ibu bapa perlu menyokong mereka dengan menggalakkan mereka mengambil makanan yang seimbang. Sebagai contoh, makanan yang mempunyai sayur, buah-buahan dan sumber protein yang lebih berbanding mengambil karbohidrat atau lemak yang terlalu berlebihan. Jadi sokongan ibu bapa amat penting bagi menimbulkan kesedaran diri dalam kalangan kanak-kanak. Langkah yang terakhir ialah mengubah tingkah laku.
Perubahan ini perlu dilakukan oleh kanak-kanak itu. Sebagai contoh, kanak-kanak perlulah mengubah diri mereka daripada tidak suka melakukan aktiviti fizikal kepada suka melakukan aktiviti fizikal dan juga bersenam. Perubahan ini boleh mendatangkan kesan-kesan yang baik kepada diri mereka dan menyihatkan tubuh badan mereka. Kanak-kanak obesiti juga perlu berusaha dengan lebih gigih untuk mengubah tingkah laku atau cara mereka hidup. Sebagai contoh, mereka perlu mengamalkan gaya pemakanan yang sihat dan seimbang, senaman dan aktiviti fizikal yang mencukupi, dan juga menjaga kesihatan mental dan juga emosi mereka agar tidak terjejas dengan kata-kata yang dapat menurunkan semangat dan motivasi mereka. Baiklah, secara kesimpulannya, obesiti bukanlah satu masalah yang boleh dianggap ringan. Masalah obesiti ini amat serius dan perlu dipandang secara mendalam oleh semua pihak di Malaysia. Obesiti membawa kesusahan dan mengancam kesihatan diri kita. Memandangkan kesan akibat obesiti adalah sangat bahaya, mereka yang terlibat perlu mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk menjaga kesihatan tubuh badan, kerana kesihatan diri adalah tanggungjawab diri masing-masing. Kesedaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga berat badan yang sihat, menerapkan pola makanan yang seimbang dan menjalani gaya hidup yang sihat amat penting dalam mengurangi isu obesiti di Malaysia. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya harapkan segala cadangan-cadangan langkah mengatasi kesan-kesan punca-punca dalam pembentangan saya ini dapat menjadi inspirasi, dapat menjadi panduan kepada masyarakat di luar sana yang mungkin menghidapi penyakit obesiti. Sama-sama kita menjaga kesihatan diri kita agar tidak terlibat dengan sebarang penyakit-penyakit kronik dan dapat hidup dengan keadaan yang selesa dan membangun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.